Ketika ini, kemaslahatan umum wajar diberi perhatian seiring situasi penurunan pandemik COVID-19. Namun, terdapat pihak yang secara jelas menolak vaksin tanpa mahu memahami kepentingannya. Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya bersedia dengan laporannya. Ahnaf. Terima kasih Radwin. Memberi penerangan berterusan dan menyeluruh. Itu yang dilakukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama agensi-agensi di bawahnya berhubung golongan yang menolak vaksin. Ia penting agar mereka dapat melihat ikhtiar ini dalam konteks yang lebih luas. Fazrin Zahardin ada laporannya. Sidang khas bertuju untuk melanjutkan PKP. Sebelum ini, ada yang mempersoal sampai bila harus hidup dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Sampai bila kehidupan harus terjejas sebegini. Namun, kini apabila kerajaan telah mendatangkan ikhtiar untuk mengekang penularan wabak tersebut, ada pula timbul golongan yang secara terang-terangan menolak vaksinasi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membahagi penolakan vaksin kepada 3 peringkat iaitu peragu vaksin, penolak vaksin dan penafi vaksin. Adakah penerangan berterusan masih tidak dapat memberi keyakinan kepada kelompok ini? Bukan aspek maqasid syariah sebenarnya yang mereka gagal memahami, tapi mereka gagal memahami proses itu lagi. Mereka gagal memahami untuk menilai sesuatu maklumat itu sebaik-baiknya sebelum mereka membuat apa-apa tanggapan tentang sesuatu perkara. Dalam Islam, objektif maqasid syariah adalah mementingkan kemaslahatan berbanding kemudaratan. Justru Pakar Perubatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Dr. Suhazli Abdullah berkata, apabila terdapat 2 perkara bertembung, maka perlu diraikan kemaslahatan yang membawa kesan kepada kelompok masyarakat yang lebih besar berbanding kepentingan individu. Kita mesti melihat kepada life and livelihood, iaitu kita punya nak hidup ataupun kehidupan yang perlu dipertimbangkan. Sebab apabila berlakunya COVID-19 ini telah memberikan satu beban yang besar dalam negara, sama ada dari sudut kesihatan dan juga dari sudut kehidupan ekonomi, politik dan sebagainya. Masyarakat kini diibaratkan sebagai barisan harapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mahmud Al-Bakri, antara pemimpin terawal yang menerima suntikan vaksin COVID-19 berkata, program imunisasi COVID-19 kebangsaan perlu dijayakan kerana jika tidak, natijahnya adalah kepada keluarga dan masyarakat itu sendiri. Penerangan sebelum khutbah sebagai contoh dan juga pandangan-pandangan sahabat-sahabat kita ini kita akan cuba bukukan dalam Al-Bayan, majalah kecil untuk diedarkan kepada khalayak masyarakat seluruhnya. Kini sokongan kita semua mampu memastikan ekosistem kesihatan awam kembali pulih. Saya sudah mendaftar vaksinasi saya di MySejahtera. Anda lindung diri, lindung semua. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Kerajaan sedang meneliti beberapa aspek yang perlu diselaraskan susulan keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa kesalahan jenayah liwat seks di luar tabi'i tidak sah dalam enakmen jenayah syariah Selangor. Menurut Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, beliau tidak menolak kemungkinan keputusan tersebut sedikit sebanyak memberi kesan terhadap undang-undang syariah negeri-negeri. Jelasnya, undang-undang syariah dan sivil perlu diharmonikan supaya ia berkesan dan dapat ditegakkan mengikut lunasnya. Sehingga kini ia memberi kesan kepada Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor itu sahaja. Tetapi tidak mustahil kita tidak menolak kemungkinan akan ada usaha-usaha daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk mencabar keabsahan undang-undang syarak melibatkan seksyen-seksyen lain ataupun melibatkan keseluruhan undang-undang itu sendiri. Jadi di peringkat kita kerajaan, kita sudah menggerakkan
beberapa perbincangan untuk kita meneliti soal kesan yang lebih besar. Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM juga sudah diarah untuk berbincang bagi melihat aspek penambahbaikan bagi Undang-Undang Syariah. Beliau berkata kepada pemberita di Putrajaya, pada 25 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan sebulat suara membenarkan cabaran Undang-Undang Seorang Lelaki, Iki Putra Mubarak, terhadap Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 sekaligus mengenepikan ketetapan seks di luar tabi'i sebagai jenayah. Dalam suasana musim sejuk dan dihimpit kemiskinan serta penindasan pihak bertelagah, hidup masyarakat di Bumi Gaza terus tertekan apatah lagi turut dilanda wabak COVID-19. Menurut pengasas Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia, Nadir Al-Nuri, yang merupakan satu-satunya warga Malaysia yang bermastautin di Gaza, pihaknya sentiasa berusaha membantu rakyat Gaza supaya mereka dapat hidup dengan lebih sempurna. Beliau yang merupakan aktivis kemanusiaan menyalurkan bantuan untuk penduduk Gaza sejak 2013 berkata, Pertubuhan Cinta Gaza Malaysia telah berjaya memperoleh 10 juta ringgit hasil sumbangan rakyat Malaysia untuk tahun lalu. Setakat Februari ini, sebanyak 1 juta ringgit telah dikumpul dan akan digunakan untuk bantuan perubatan, pendidikan serta peluang pekerjaan. Kita akan terus membantu bumi Palestin ini melalui projek-projek yang sedang kita laksanakan, projek kemanusiaan daripada Malaysia yang meliputi kerja-kerja bantuan untuk pendidikan, begitu juga bantuan untuk perubatan dan juga bantuan untuk bulan Ramadan yang akan datang, terus membantu bumi Gaza dan bumi Palestin, dan terima kasih kepada kalian frontliner bumi Palestin dan bumi Malaysia. Hasil bantuan rakyat Malaysia, beberapa projek pembangunan telah dilaksanakan, antaranya Sekolah Malaysia, Pusat Perniagaan Malaysia, farmasi, ladang stroberi serta pembinaan perigi untuk saluran air bersih. Pihaknya juga sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Gaza dalam menyampaikan sumbangan agar ia lebih menyeluruh dan sistematik. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Assalamualaikum. Kembali semula bersama Radio.